Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Okay, first of all, tahniah sebab dah buka video ni. Maksudnya awak macam berniat sangat nak belajar. Maksudnya itu pun dah bagus dah. Okay, so untuk siapa yang macam baru lagi dengan video PTM, siapa baru lagi dengan video e-tuition, saya nak perkenalkan diri saya Miss Suraya. So hari ini saya dalam video ni akan mengajar Geografi tingkatan 2, iaitu mengenai bab 5 pengangkutan di Malaysia. So untuk video hari ini insya-Allah kita akan cover lah. Kita akan kenal apa jenis-jenis pengangkutan dekat Malaysia ni. Lepas tu ada pengangkutan darat, ada pengangkutan laut, ada pengangkutan udara, ada juga pengangkutan awam. Lepas tu ada faktor-faktor yang menyebabkan macam apa kepesatan kita punya jaringan pengangkutan dekat Malaysia ni. So just untuk bab 5 ni, bab 5 ni adalah bab yang masuk tema baru, iaitu geografi manusia. Geografi manusia ni macam kita more study dengan aktiviti harian manusia, daripada yang tema sebelum ni geografi fizikal. Dia macam agak susah sikit, dia macam ada macam berkaitan dengan sains sikit. Baik kita belajar dia punya kedudukan matahari lah, kita belajar dia punya hujan tahunan dekat Malaysia. Dia macam okey, itu macam susah sikit, banyak-banyak fakta. So untuk tajuk ni lebih relax sebab dia macam benda yang harian je kita buat. Macam pengangkutan, pergi sekolah, naik motor, naik kereta, ada yang naik pengangkutan awam. So itulah belajar yang kita nak belajar hari ni. So agak simple. So ready? Ambil pen kertas untuk jot down any notes yang saya nak cakap nanti. Okay, let's start. So first of all, kita akan cerita pasal pengangkutan darat. Pengangkutan darat ni mostly kita boleh cakap pasal jalan raya lah. Jalan darat tu kita naik motor, naik kereta kan. So jalan darat ni dia ada jalan raya ataupun kita boleh cakap lebuh raya lah. So dekat Malaysia ni memang alhamdulillah dia punya jaringan jalan tu sangat macam pesat lah. Banyak development of jalan-jalan dekat Malaysia ni, highway cantik semua. Okay, so tetap siapa macam tak tahu lagi apa maksud lebuh raya. So lebuh raya tu sebenarnya jalan yang macam lurus, yang tak ada banyak traffic light, yang tak ada simpang-simpang tu. Itulah jalan lebuh raya. Yang awak balik kampung, jalan jauh-jauh tu, itu lebuh raya. So kenapa adanya lebuh raya ni? So, fungsi utama lebuh raya ni adalah untuk menjimatkan masa lah, untuk pergi ke satu destinasi Kalau awak guna jalan yang macam, kalau kita tak ada lebuh raya, maksudnya kita kena ikut jalan yang macam kat dalam-dalam, macam tak sistematik, macam tak melambatkan lagi perjalanan. So sebab itulah dekat Malaysia ada pesatnya jaringan lebuh raya. Tapi mainly banyak fokus kepada pantai barat daripada pantai timur. Okay, so selain salah satu lebuh raya yang macam panjang dekat Malaysia, dekat Semenanjung Malaysia, adalah lebuh raya utara selatan. So lebuh raya utara selatan ni dia menyambungkan antara negeri Kedah sampailah ke Johor. So lebih kurang dalam 800 km jugalah panjang dia, macam sepanjang Semenanjung Malaysia tu. So lebuh raya utara selatan ni ada. So siapa yang macam balik kampung, pergi Johor ke, boleh lalu highway ni. Siapa yang macam Kedah ke, boleh lalu jalan ni. Okay, so selain lebuh raya utara selatan, ada juga beberapa lebuh raya lain. Salah antaranya adalah lebuh raya Persekutuan, lebuh raya Timur Barat, lebuh raya Kuala Lumpur Kara. So yang tu adalah lebuh raya yang ada dekat dalam Semenanjung. Okay, selain dekat Semenanjung, ada juga lebuh raya yang ada dekat Sabah, iaitu sekarang ni macam projek mega lah. Dia antara banyak lah yang kerajaan spend untuk development of lebuh raya
Pan Borneo ni. So fungsi Pan Borneo, Lebuhraya Pan Borneo ni adalah untuk menggabungkan bandar-bandar, tempat-tempat dekat dalam Sabah tu, supaya lagi senanglah untuk berjalan, untuk ke satu destinasi, dari satu destinasi ke satu destinasi. Boleh? Okey. So selain jalan raya kan, kita juga dekat jalan darat ni ada juga kereta api. So mestilah awak familiar kan dengan MRT, LRT, komuter. Itu kita consider dia sebagai pengangkutan jalan darat. So dekat Malaysia juga pesat ada jaringan kereta api, iaitu ada antara yang terpanjang, dia ada daripada Perlis sampailah ke Johor. Lebih kurang macam Lebuhraya Utara Selatan tadi, tapi yang lagi panjang sikit sebab dia sampai ke Perlis. So kereta api dekat Malaysia ni dia ada antara bandar, ada antara negeri. So kalau antara bandar tu, dia punya pusat utama kereta api, jalan kereta api dekat Malaysia, Semenanjung Malaysia adalah dekat KL Central, dekat Kuala Lumpur. Siapa yang macam mesti pernah pergi kan dekat KL Central, siapa yang macam pernah pergi tu mesti tahu KL Central. Dia adalah kat situ kalau awak nak pergi Johor boleh naik dekat situ, kalau awak nak pergi Perlis boleh naik dekat situ, kalau awak nak pergi kat bahagian pantai timur macam nak pergi Kelantan ke, dekat pergi Pasir Mas ke, pun boleh naik kereta api daripada KL Center, sebab dia adalah stesen pusat, dia center tengah-tengah tu, dialah menggabungkan semua jaringan kereta api dekat Semenanjung Malaysia ni. Tapi untuk siapa yang nak pergi bahagian pantai timur, dia akan ada stesen persimpangan lah. Dia akan macam tukar jaringan line tu dekat Kemas Negeri Sembilan. Itu adalah stesen persimpangan untuk jalan kereta api. Untuk kereta api yang ada dekat tanah Semenanjung Malaysia ni, dia diuruskan oleh Syarikat Kereta Api Tanah Melayu, KTM. Tapi bagi yang dekat Sabah tu, kat Sabah pun ada juga kereta api yang tu diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. So yang dekat bahagian Sabah tu, kereta api dia diuruskan oleh jabatan ni, dan kereta api tu menghubungkan beberapa bandar, salah satunya Tanjung Aru, boleh gabungkan ke Beaufort, ke Tenom. So yang sampai dekat Sabah tu pun boleh juga menggunakan perkhidmatan kereta api. Okey, itu saja untuk bahagian pengangkutan darat. Kita sambung untuk pengangkutan udara. Okey, lepas dah bincangkan pasal pengangkutan darat, kita sambung pula dengan pengangkutan udara. Kalau cakap pasal pengangkutan udara, mestilah macam first thing in mind, kapal terbang, MAS, Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly. Yes, itu antara company-company, syarikat-syarikat penerbangan yang sangat famous dekat Malaysia. So selain tu, dekat Malaysia juga ada banyaklah, macam dikatakan setiap negeri tu ada lapangan terbang dia sendiri. Ada yang domestik, ada yang antarabangsa. So, siapa yang tak tahu, penerbangan lapangan terbang domestik tu adalah lapangan terbang yang terima ataupun melepaskan kapal terbang untuk dalam Malaysia je, yang pusing-pusing dalam Malaysia. Maksudnya ke Sabah ke Sarawak ke, ataupun ke Johor ke. Tapi untuk lapangan terbang penerbangan antarabangsa, dia maksudnya kalau awak contohnya nak pergi ke Korea ke, awak nak pergi ke China ke, awak boleh naik daripada situ. So salah satu lapangan terbang yang menjadi kebanggaan kita lah, sebab dia punya penerbangan tu, dia punya lapangan terbang tu bertaraf dunia. Salah satunya adalah Kuala Lumpur International Airport, KLIA. Okay, yang tu memang tak dinafikan, memang canggih lah. Boleh dikatakan semua flight ada dekat situ. So, okay, selain daripada lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang domestik, ada lagi satu kawasan yang kita boleh kategorikan tempat untuk melepaskan dan terima kapal terbang, adalah dipanggil sebagai
padang terbang. Padang terbang ni dia macam adalah satu kawasan di mana dia tak ada apa-apa lah, dia hanya padang je, tapi dia memang dah dihaskan untuk kawasan kapal terbang sahaja. So basically dekat Malaysia kira-kira ada 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik. Okey, selain daripada lapangan terbang domestik ke, antarabangsa ke, kita ada lagi satu kawasan yang memang fungsi dia lebih kurang macam lapangan terbang, tapi dia dipanggil sebagai padang terbang. Padang terbang ni mungkin awak macam tak pernah dengar lagi. Padang terbang ni dia padang macam biasa, padang, tapi dia memang dihaskan untuk kawasan kapal terbang je. Tak boleh lah ada kereta lalu ke, tak boleh tiba-tiba nak main bola kat situ ke, so tak boleh. So yang tu, so basically kat Malaysia ada kira-kira 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan ada 18 padang terbang. So kira maksudnya di kat Malaysia ni memang ada banyak rangkaian lapangan terbang ataupun pengangkutan udara. So seterusnya kita akan sambung untuk last kali bahagian pengenalan ni lah. Kita akan mengenali pengangkutan air pula. Okey, jom sambung. Okey, sekarang kita di bahagian yang terakhir untuk tajuk pengenalan hari ini, iaitu kita nak kenal mengenai pengangkutan air dekat Malaysia. Pengangkutan air dekat Malaysia ni kita banyak fokuskan kepada pelabuhan. Okey, pelabuhan ni adalah satu kawasan di mana dia dekat kawasan air lah, dekat tepi laut macam tu. Dia mainly akan fokuskan kepada aktiviti-aktiviti perdagangan, macam hantar barang ke, macam beli barang, letak beli barang tapi dalam bentuk yang banyak lah, bukan misalnya satu, maksudnya satu kontainer. So seterusnya, yang ni adalah senarai di mana pelabuhan-pelabuhan yang ada dekat Malaysia. So yang first sekali adalah Pelabuhan Pulau Pinang. Pelabuhan Pulau Pinang ni kita consider sebagai pintu masuk lah kepada Semenanjung Malaysia. Sebab kalau tengok, kalau dekat map Malaysia, Semenanjung Malaysia tu, kapal yang akan berlabuh contohnya daripada luar negara, dia akan berjumpa dengan Pelabuhan Pulau Pinang dulu. Sebab itulah dia dikonsider sebagai pintu masuk kepada Malaysia. Dan seterusnya mempunyai perkhidmatan feri dan marina. Sebab yang saya cakap tadi, kalau satu pelabuhan yang bagus bila dia ada perkhidmatan lain. Contohnya macam ni lah, pengangkutan ke tempat lain menggunakan feri dan marina. Okey, next adalah Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang ni antara pelabuhan yang utama lah dekat Malaysia ni. Dan dia famous, dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontainer. Lepas tu dia ada 2 terminal tau. Maksudnya satu kawasan Pelabuhan Kelang ni dia terpecah 2. Maksudnya ada West Port satu, ada North Port satu. So tak adalah macam kapal berhenti kat tempat yang sama je. Dia ada 2 kawasan. Maksudnya dia lebarkan lagi kawasan untuk berhentikan kapal tu. Okey, next adalah Pelabuhan Tanjung Pelepas dekat Johor. So Pelabuhan Tanjung Pelepas ni antara yang terbagus lah, sebab dia ada menang award. Dia ditirak sebagai Process Compliant Port yang ada pada 2017. Maksudnya dia punya terminal ataupun port tu sangat bagus lah sampai dapat award. Dan antara yang tercanggih lah dekat Malaysia, di antara terminal ataupun pelabuhan yang tercanggih dekat Malaysia. Next adalah Pelabuhan Teluk Sipagar. Yang ni memang fokuskan untuk mengendalikan kontainer lah. Dia punya aktiviti kat situ 70% adalah melibatkan operasi kontainer dekat Sabah. Okay, next adalah Pelabuhan Bintulu. Yang ni port yang special sikit sebab dia hanya fokus kepada aktiviti perdagangan bahan bakar yang dekat Malaysia ni, iaitu gas asli cecair. Yang ni macam hanya dekat Bintulu je untuk kita turunkan barang-barang macam ni. So next adalah Pelabuhan Kuantan. Ini dekat Pahang. So Pelabuhan Kuantan ni dia menyediakan perkhidmatan perdagangan. Contohnya adalah pecah pukal, buka kering, buka cecair. Yang ni macam contohlah, salah satunya adalah pecah pukal. Contohnya kapal tu turunkan satu kontainer, dalam tu ada banyak-banyaklah barang. So
nanti ada perkhidmatan, orang kat situ boleh asingkan dalam satu kontainer tu. Contoh ada banyak-banyak barang, lepas tu dia akan susun lah barang A kat sini, barang B kat sini, barang C kat sini. So dia pecah pukal, dia menyenangkan orang tu untuk proses barang dia seterusnya lepas turun daripada kapal. So itulah antara pelabuhan-pelabuhan yang ada dekat Malaysia. Habislah untuk video hari ini. So kita dah belajar pengangkutan darat, ada kereta, motor, kereta api. Lepas tu ada pengangkutan udara, kapal terbang. Lepas tu kita ada belajar macam kita ada tengok kita punya lapangan terbang, lapangan terbang, ada domestik, ada antarabangsa dan juga ada padang terbang. Dan last sekali ni iaitu pengangkutan air dekat Malaysia yang banyaknya fokus kepada pelabuhan. So kita ada macam beberapa pelabuhan dekat sini. So itu sahaja daripada saya hari ini. Miss Raya, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Make sure untuk buatlah nota supaya macam awak lebih senang nak faham cerita ini. Tajuk ni boleh saya consider sebagai senang lah, sebab pengangkutan hari-hari yang kita dah boleh imagine pengangkutan kereta, motor lebih mudah untuk awak faham je. So kalau awak nak lebih mudah lagi, kena buatlah nota, buat banyak latihan. So selain tu, saya tengok video ni, kalau boleh pergi follow kita dekat Instagram, follow kita join channel Telegram dan juga subscribe kepada e-tuition dekat YouTube. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.